wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Yaqulu al-imamul a'zam Abu Hanifah Nu'man bis Sabit radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darin amin. Wan nasu ala salasati asnafin al-mu'minu al-mukhlisu fi imanihi wal kafiru al jahidu fi kufrihi wal munafiqu al mudahinu fi nifaqihi. Wallahu ta'ala farada 'alal mu'min al amala wa 'alal kafiri al imana wa 'alal munafiqi al ikhlasa liqaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi muhadarah pada hari ini kita masih duduk dalam wasiat yang ke-7. Wasiat ke-7 tak habis lagi. Jadi kata musannif kita rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu wa ardah, wan nasu ala salasati asnafin. Manusia atas 3 golongan. Tiga ni iktibar katanya di sisi Allah SWT di akhirat esok. Di akhirat esok lah ni. Oleh kerana kira atas masalah balasnya. Balasnya baik dan juga balasnya buruk. Tadi ada 3. Yang pertamanya al-mu'minu al-mukhlisu fi imanihi. Al-mu'min orang yang beriman, yang mana yang mana kita ngaji muhadar pertama tu, iaitu iqra bil lisan wa tasdiq bil janan. Jadi yang mukhlis, yang semata-mata ikhlas, mana bersih hati. Bersih hati fi imanihi, pada imannya, yakni iman bagi mukmin. Artinya ia beriman ni tak ada kerana lain, kerana nak syarikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kerana lain, tak ada kerana lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia panggil mukhlis, ikhlas. Hak ni satu golongan. Golongan yang kedua wal kafiru. Baca kafiru jadi khabar tanda mahzuf. Kalau baca kafiri jadi badal bagi salah satu, badal ba'du minkum. Wal kafiri, dan orang kafir. Al jahidi, yang ingkar fi kufrihi, pada kukufurannya. Kufur bagi kafir, ia ingkar. Mana mukmin lawan dia kafir. Tahu tak? Orang mukmin kafir, dua ni kita katanya kuf dengan iman, dia panggil dik. Taqabul baina kuf wal iman, panggil taqabu didain. Dan anwa taqabul yang mana kita mengaji pada dah, yang mana kita ngaji dulu tu. Ada 4 semua, didain, ada didon, naqidon, lepas tu adam wa malakah. Lepas tu apa salah kita lagi? Ya ada adam wa malakah. Lepas tu ada dia panggil tak panggil apa? Tak super dua tu dia panggil apa? Tak ingat lah. Dia panggil dia panggil apa? Panggil tabayun boleh juga. Jadi nak yang kata dik, naqid, lepas tu adam wa malakah.
Lepas tu tadayuf solat tu. Satu tadayuf. Okey tu panggil satu lagi panggil tadayuf. Pak semua dah. Panggil titon naki apa didan nakidon apa tu tadayuf, lepas tu adam wa malakah. Ini panggil anwa hak apa hak panggil did, dan juga boleh panggil adam wa malakah. Dia panggil adam wa malakah lah, bukan did, adam wa malakah. Oleh kerana kuf dengan iman abang sya'nu manusia dan jin, malaikat. Adapun lain pada manusia jin dia tak panggil berimej kufur tak, batu dia kata tak ada. Dia panggil adam wa malakah. Jadi iman dia panggil malakah. Kuf dia panggil adam. Malakah ni kita kaji dulu dah. Malakah mana duk tepek. Arad panggil kaifiyah nafsaniyah rasikhah. Kaif hak bahasa dalil, hak tetap, dia panggil malakah. Lepas tu solat adam malakah, tak ada hak tu, dia panggil kuf. Guru ni yang tiga akan munafik. Orang munafik al-mudahinu yang menipu. Mudahin makna khidak, tipu. Fi nifaki, pada nifaknya. Apa nifak? Makna tertipu, tipu apa tipu sini, iaitu ia muzahirkan tak serupa dengan batin. Zahir Islam duk semaya baik, tapi dalil tak ada terima. Dek lalai tak ada terima. Seperti kalau masa Sayyid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kalau masa Sayyidina Utsman Abdullah ibnu Sabah, dua orang nama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul pada masa Nabi kita SAW, dan masa Sayyidina Utsman sebab boleh timbul Syiah. Sebab boleh timbul Syiahnya ialah Abdullah ibnu Sabah. Abdullah ibnu Sabah ni lah pucuk asbab besarnya boleh timbulnya firqah, satu puak panggil puak Syiah, puak yang melampaui kunjung Sayyidina Ali, hingga pada setengah tu hingga kata sepatutnya di Rasul tu Sayyidina Ali. Berat lah kata mereka silawi wahyu. Banyak tu dia panggil benda tak boleh terima akal belaka tu. Jadi Sayyidina Ali mana kunjung dia melampaui dah. Sayyidina Ali tak mati, jadi Allah Ta'ala akak Sayyidina Ali seperti mana Allah akak Nabi Isa AS. Hak tu di antara Syiah tu ada puak-puak pula, ada pecah-pecah di banyak kerana Sayyidina Ali tu melampaui, tak ada melampaui. Tu pucuk sebab kali Abdullah ibnu Sabah. Ibnu Sabah ni lah pucuk dia sebab dia asal Yahudi. Ya asal Yahudi. Masuk Islam buat baik, buat apa. Jadi dia ni orang ahli ceramah, jadi lidah dia tu lidah ceramah, jadi semua orang masa tu pengaruh dengan dia. Apabila banyak-banyak pengaruh, dia bohlah benda syubhat, iaitu dakwahnya Sayyidina Ali lah sepatutnya dia khalifah. Tu munafik pada. Jadi munafik ni ada golongan, satu golongan jadi tak golongan yang tiga. Kerana golongan yang tiga, ya kalau kata mukmin, makna kata zahir batin jelas serupa. Kalau tu kafir, zahir batin serupa ke? Ada pun munafik zahir batin lain. Zahir nampak Islam, batin dia tak percaya. Dia munafik. Wallahu ta'ala. Jadi tiga golongan ni lah manusia. Atas muka bumi ada tiga ni. Atas muka bumi tiga ni lah. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan alal mu'mini, atas orang mukmin al amala. Fardu mana suruh buat amalan, buat taat. Amal makna taat lah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Amal gitu. Kita buatlah apa Allah Ta'ala suruh, perintah. If'al la taf'al. If'al makna buat, la taf'al jangan buat. Wa 'alal kafiri, dan Allah Ta'ala fardu makna perintah atas orang kafir pula al imana, akan beriman. Ini buat amalan guano, dia tak ada itu lagi.
kena email dulu. Oleh kerana syarat nak sah amalan dia kena beremail. Ngarak syarat nak sah amalan kena beremail. Nampak tak? Dia kena beremail dulu barulah tu. Wa alal munafiqi dan Allah Ta'ala fardu perintah atas orang munafik pula al-ikhlasa, suruh bersih, suruh bersih hati dia tu seperti mana Zuhair. Artinya tak ada dia cuma orang munafik tak ada dia ni tak ada aku, suruh bersih benda tu, benda hak tu saya aku tu biar dia mengaku biar habis. Nah, biar dia bersih daripada hak kekufuran tu. Tu munafik. Apa boleh kata gitu? Liqaulihi ta'ala, kerana firman-Nya subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takut oleh kamu akan Tuhan kamu. Kalau gitu khitab manusia di sini an-nas. Tengok Abu Hanifah tafsir ke mana. Yakni surah An-Nisa ayat 1. Yakni iaitu tafsir pada ayat ni, ya ayyuhal mu'minun ati'u, ta'atlah kamu. Kalau gitu an-nas itu kena kepada orang mukmin. Masuk juga orang mukmin, masuk juga oleh an-nas. Kalau itu ittaqu, apa maksud ittaqu? Khitab orang mukmin, makna dia ati'u. Jadi ittaqu apabila khitab atas orang mukmin, makna dia ati'u. Nampak tak? Jadi ittaqu takwa tu. Apa makna takwa? Jadi takwa apabila kita Allah nak khitab kepada orang mukmin, dengan mana ati'u, ta'atlah kamu, yakni akan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Taala taatlah. Wa ya ayyuhal kafirun, dan hei orang-orang kafir, wahai orang kafir. Jadi an-nas masuk juga lewah afrad dia tu kafir. Jadi an-nas fardun min jadi kafirun jadi satu fardun min afradin nas. Nampak dah? Ya nas lafaz umum. Kulli masuk lewah dia tahtahu lewah lafaz nas tu mukmin. Satu golongan. Lepas tu kafir satu golongan. Apabila nas tu kena kepada orang kafir, jadi ittaqu. Apa makna ittaqu situ? Mana aminu, hendak berimelah kamu, hei orang kafir, rabbakum, akan Tuhan kamu. Berimel tu. Tu. Ni nak ayat khitab. Jadi nak ayat khitab, nak ayat khitab orang kapara khitab tentang bab tauhid ni, maka habis orang mukmin, orang masuk semua. Kita tak boleh kata orang kafir tak ada khitab. Ni khitab lah ni. Wa ya ayyuhal munafiqun. Kalau dan juga masuk juga lewah kata an-nas itu orang munafik. Orang munafik masuk juga dalam tu. Kalau gitu apabila khitab orang munafik makna rena ittaqu rabbakum, makna akhlisu, ikhlaslah kamu, hei orang munafik, rabbakum, akan Tuhan kamu. Artinya orang munafik ni dia dak buat kebajikan kan, duk sedekah, duk semaya, nak buat haji, tapi masalah hati dia tu, hati dia cuma, hati dia tu dia tak ada kerana Allah dak. Dia buat haji kerana nak cari rahsia, kita katanya. Dia nak buat baik dengan orang Islam kerana nak cari rahsia orang Islam, kita katanya. Kerana nak buat khenak orang Islam. Jadi hati dia kerana tu. Apabila lagu tu Allah dah khitab kepada orang munafik, so ikhlaslah. Artinya kalau dia semaya kerana Allah, kalau buat haji kerana Allah, kalau dia mengaji kerana Allah, bukan kerana ada sebalik dak. Ni nak kata kepada kalimah ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Jadi tengoklah golongan manusia mana. Maka ittaqu tu makna gapo? Kalau tu sini enggak, jadi ittaqu tu ada tiga makna lah sini ni. Ati'u rabbakum, aminu rabbakum, akhlisu rabbakum. Maka kita nak tafsirkan makna taat lah, email lah, ikhlaslah, tengok golongan manusia mana.
Kalau mukmin taat, kalau kafir beriman, kalau munafik ikhlas. Ikhlas ni makna buatlah semata-mata kerana Allah, jangan kerana hak orang lain. Walistita'atu. Kalau kita baca lagu tu, tapi pada nuskhah, tengah nuskhah dia buat gini, wa nukiru bi anna listita'ata. Ini wasiat yang ke-8. Tengah nuskhah dia marinya wa nukiru, sebab atas tu lah. Wa nukiru bi anna listita'ata. Tengah nuskhah dia mari apa dah? Dia mari ada nukil, tapi nuskhah kita tak ada hak tahqiq Imam Kausari, tak ada. Tak apalah. Kalau kita buh pun molek. Jadi khilaf sini ni silah pada kelimah ni, jadi tak ada cacat ke apa. Kalau kita nak baca itu walistita'atu, kalau tak ada tu, kalau nak baca itu kena bi anna listita'ata. Jadi ising anna. Dan kami ikrar, kalau kita bakal lagu tu, dan kami ikrar dengan bahawa istita'ah. Istita'ah ni maknanya kemampuan, kekuasaan. Jadi musannif kita rahimahullah ta'ala, kita nak kata kita kuasa ni ma'al fi'li serta buat. Dia kena kata gitu. Artinya kita nak kata kita ni kuasa, ikut kuasa apa saja, dia kena kaitnya ma'al fi'li serta buat. Jadi kita kata aku gerak akid tu, artinya gerak tu kau tak agak akid, tak boleh kata gerak, dia kena kau pergi buat. Nampak tak? Istita'ah ni kemampuan ataupun kekuasaan. Ma'al serta serta buat. La qabla fi'li, tidak sebelum buat. Sebelum buat tak boleh kata istita'ah. Wala ba'dal fi'li, dan tidak lepas ada buat. Lepas ada buat tak anggap istita'ah. Tinggi ni. Dia kecek. Jadi nak panggil kuasa hamba lah ni. Ini takut pak dengan kuasa hamba. Maka kuasa hamba bukan makna kuasa hamba bekas, seperti mana hak lepas dah atas tu lah. Jadi semua perbuatan hamba ialah makhlukun. Ia tak boleh apa? Dia tak tinggal sah. Perbuatan hamba ialah makhluk. Dah kita jangan takut diplot, takut lari pada takut di serupa Mu'tazilah. Jadi perbuatan hamba tak ada bekas. Allah Ta'ala bekas. Cuma kita nak kecek kata kemampuan hamba tu. Nak kata kemampuan hamba tu ketika mana? Mampu tak mampu tu. Kita nak kata hamba tu mampu ataupun tidak, mengikut Abu Hanifah ma'al fi' serta buat. Boleh panggil mampu. Kau kita tak akid bagi sat, kita tak bagi 10 kilo. Nak kata mampu tak mampu, kau kita tak buat leh harta lagi. Baru kita akid tu. Mampu akid gerak akid. Dah. Ataupun lepas tak boleh panggil gerak. La qabla fi'li tak boleh panggil istita'ah. Wala ba'dal fi'li, dan lepas pada buat pun tak boleh panggil istita'ah. Istita'ah dengan makna kudrah, kuasa hamba sini. Dah. Buat apa ni ilat dia? Ilat tak boleh panggil la qabla fi'li wala ba'dal fi'li. Li'annahu law kana, dikala adalah istita'ah tak ni tu qabla al-fi'li, sebelum buat. Kalau dia kata kemampuan sebelum buat, lakana al-'abdu mustaghniyan 'anillahi ta'ala waqtal hajati. Saya hamba lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hajat. Ketika hajat nak buat apa-apa, jadi lepaslah. Jadi tak berhajat dengan Allah Ta'ala. Dah ya agah dah. Apa di sini? Ini bino atas kita ngaji makulak dulu. Arak la yabqa zamanain. Oleh kerana Abu Hanifah dia pergi arak tak kekal 2 masa. Berartinya arak dok itu semua. Berartinya istita'ah tak ada lagi kata tu. Arak. Ya, sebab istita'ah ni panggil apa? Arak. Sifat. Arak ni sifat. Sifat manusia dipanggil arak.
Berartinya koh gi, kalau kita kata kekal 2 masa, berartinya koh makna kuasa koh kita dak buat tu ialah hak ada dah sebelum dah tu, berarti kekal 2 masa. Jadi kalau kita dak akid itu kuasa kita. Jadi kuasa tu sebelum ada tu ialah kena tah kuasa hak sebelum dah tu dah. Berarti makna tu kekal 2 masa. Dia panggil arak kekal 2 masa di rupa tu. Kalau kita kata arak kekal 2 masa, berartinya sifat kita kau dah akid itu, berartinya hak dulu dah, belum ada akid ialah sifat dulu dah. Bagi orang kata kekal 2 masa, tapi Abu Hanifah ia apa dah? Pada kategori ni makna Abu Hanifah arak tak kekal 2 masa, supaya Asy'ari. Jangan je dulu Asy'ari al-arak la yabqa zamanai. Berartinya sifat kita supaya baju warna putih. Warna putih pada minit pertama dengan minit 10 tu lain dah. Jadi Allah Ta'ala tajdid. Duk tajdid semua, duk baru semua. Jadi kita manusia duk tengok tu lah ya. Seperti ni. Putih yang kita tengok ni. Putih kita tengok. Kita tengok putih. Kapan dia putih kita tengok kemarin hari ni. Supaya tu lah macam apa. Hak tu lah. Hakikat tak. Jadi Allah Ta'ala dah tajdidkan. Allah Ta'ala. Tak ke. Lepas tu kok mana? Tak ke kita kata semua makhluk. Semua kejadian itu makhlukun. Kejadian Allah Ta'ala. Berarti semua tu hebat belaka. Ada pelik lah cerita tu. Jadi kita kena ada syok apa dah. Semua tu yang menjadi belaka. Berartinya arak di sisi Abu Hanifah la yabqa zamanain. Sebab itu tak ada sebelum pada buat. Jadi kau buat tu Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala mengadakan kuasa kepada sekali dengan buat. Lepas tu habis pula. Tu. Jadi di sini Abu Hanifah supaya dengan Asy'ari masalah al-arad la yabqa zamanain. Sekalipun musannif kita tak ada soreh, tak ada sebut ni, tapi pada makna dia tu kata la qabla fi'li wala ba'da fi'li, reti katanya istita'ah ni sifat dia. Apabila sifat ia tak reti pada ni makna tak kekal 2 masa. Kalau kekal 2 masa makna katanya istita'ah qabla fi'li masih tak ada, istita'ah ba'da fi'li pun masih tak ada lagi dah. Arak tu lah. Hak tu bagi mereka kata arak yabqa zamanai lagu tu lah. Berarti kita duk tidur perang itu ada tokoh, lepas ada buat kerja pun ada tokoh. Jadi arak tu lah. Bagi ulama kata yabqa zamanai. Bagi kata la yabqa zamanai dak. Sebelum dak. Kau duk buat tu pun bukan makna arak tu lah kau duk buat tu. Misalnya duk buat kerja, dia duk pikul barang. Ambil je tekad 1 nak tekad 10 kita kata. Pikul guni berah. Tak ada tanggal lih. Pikul. Tu pikul tanggal 1, tanggal tekad 1, tekad 2, tekad 3 tu Allah Ta'ala tajdid tu, istita'ah dia. Allah Ta'ala tajdidkan sebab la yabqa zamanai. Tu. Jadi makna kalau kita katanya hak ni ilat musannaf. Kalau kita adanya istita'ah sebelum buat, saja hamba ketika tu tak ada berhajat ada Allah Ta'ala lah. Ketika berhajat, mana ketika berhajat? Ketika nak pergi buat lah. Tak ada berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah ada dah. Tak kuasa tak. Wa haza ini khilafu hukmin nafsi, khilaf menyalahi hukum bagi nas Al-Quranul Karim. Mana liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala wallahul ghaniyyu. Allah Ta'ala maha kaya. Apa maksud maha kaya sini? Iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa pun. Sebab Allah Ta'ala ghani. Tak ada berhajat dah. Wa antumul fuqara, padahal kamu tu al-fuqara, ibu bagi alif lam situ nak kata taksiskan sifat fuqara ni duduk di antum. Al-ghani bagi alif lam situ nak kata ikhtisas sifat ghani tak boleh duduk di yang lain, mereka Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ni ikhtisas. Kalau mubtada mari isim makrifah. Okey, khabar kalau mari dengan isim makrifah nak kata khabar tu ikhtisas bagi mubtada. Apa kaedah? Kalau khabar isim makrifah ni makrifah ngapa ni? Alif lam. Jangan kira makrifah ada 5 semua dah. Ni makrifah dengan alif lam. Wallah mubtada, al-ghani tu khabar.
khabar makrifah ngak alif lam. Maka pada maknanya khabar ni tak boleh duduk di yang lain melainkan Allah Taala seorang. Ikhtisas, yufidu ikhtisas. Begitu juga al-fuqara, antum mubtada, al-fuqara tu khabar. Maka al-fuqara pun bagi pula dengan isim makrifah dengan alif lam. Nak ayat kata sifat fakir khah bagi kamu kita hamba ni. Tak boleh duduk yang lain kita lah. Jadi kita semua ni dah sudah debel lah fuqara. Bukan fuqara makna tak ada duit sini. Fuqara makna berhajat. Berhajat. Tak ada duit pun sebahagian daripada berhajat juga. Tak ada duit tu panggil satu juz'i daripada fakir. Padahal orang ada duit pun berhajat juga. Bukan makna tak orang kaya tak ada berhajat. Tak, orang kaya pun berhajat. Berhajat bab lain. Dia tak ada berhajat bab duit, dia berhajat kepada cari-cari buat kerja ngaji tu hanya berhajat juga. Makna kita ni fuqara. Apabila berfuqara, berarti ketika kita nak buat tu kita kena berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Bahawa kita nak buat apa-apa tu ketika tu kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak terasa kata kita ni berhajat. Walau kana ba'dal fi'li, kalau adalah kuasa tu lepas pada fi'l, lepas pada buat pula, lakana minal muhal, saya adalah buat itu tokoh tak ni tu minal muhali, tengah daripada benda mustahil. Buat apa paling mustahil? Li'annahu yalzamu husulul fi'li, lazimlah oleh hasil perbuatan bila istita'atin wala taqatin. Jadi hasil perbuatan tak ada kuasa sebab ya habis dah kan. Ya bina tahap asal tadi. Al-arad la yabqa zamanain. Pagi sudah dah buat. Apabila sudah buat, berartinya kalau kita kata ada lagi perbuatan, ada lagi tokoh, berarti hasil perbuatan dengan tak ada tokoh, dengan tak ada kekuasaan. Apa gapo benda lagu tu? Hasil perbuatan dengan tak ada gain. Nampak tak? Dengan tak ada gain. Apabila tak ada gain, maknanya jadi mustahil gitu. Jadi seolah kita katanya seolah-olah kita buat suatu benda dengan apa? Dengan tak ada, seolah kita ambil suatu benda dengan tak ada tangan. Seolah. Lah setengah kita yo buat contohnya kita ambil suatu benda bila yadin dengan tanpa tangan. Dengan tanpa tangan berarti benda tu mari. Seolah tak ada. Benda tu mari dengan sendiri. Seolah kita nak. Kita sudah dah kerja, lepas kita nak lagi, berartinya habislah istita'ah kau tu. Nampak tak? Kau tu habislah kau tu. Berarti kalau nak pergi buat pula, Allah Ta'ala menjadi pula istita'ah lain pula. Berarti lepas tu tak ada lah. Inilah dia bina atas kata al-arad la yabqa zamanain. Dia bina asas bumi tu. Sabit tu ni. Kalau bagi ulama kata yabqa zamanain, itulah. Makna kita manusia ikut kelakuan mana tokoh ada ni buat hijau tokoh tu apa bagi sudah buat hijau, sudah isyak lusa ada buat apa tokoh hak kemarin tu, tokoh yang kemarin tu. Kamar dia kita insya-Allah muhadarah qadimah kita akan masuk pula wasiat yang ke-9. Kamar dia kata wallahu